Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa khabar semua? Masya-Allah, pada hari besok ya, hari terakhir kita, siapa-siapa yang sudah mulakan puasa 6 bermula daripada 2 Syawal. Esok kira akhir ya, lusa habis khatam. InsyaAllah ada sehari lagi, hari akhir. Sehari lagi lah. Tapi siapa yang tidak mula lagi itu, banyak lagi masa dia. Sepanjang bulan Syawal ni boleh lagi mulakan puasa 6 hari. Puasa bulan Syawal. Jadi insyaAllah yang terbaiknya, kalau yang terbaiklah diasingkan niat berpuasa tu dan buat 2 kali lah. Siapa yang ada qada, buat qada dulu, kemudian lepas tu buat puasa 6 kalau boleh. Tapi kalau kita pun ada qada, kita buat sekali itu elok sebenarnya. Lebih lagi bila mana ada ittifaq di antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, Tuhfah dan Nihayah, ittifaq di situ. Jadi kalau seseorang yang berniat dengan 2 niat, iaitu niat puasa qada dan niat puasa Syawal pada malam hari itu, ittifaq kedua-dua syekh itu sah dan dapat pahala. Itu nas itu teranglah. Kalau kita melihat merujuk kepada kitab Kashful Litham, itu sebuah kitab Melayu yang jadi rujukan para ulama zaman dulu lah. Sehingga Syekh Ahmad Fatani memuji kitab Kashful Litham, kandungan fatwa-fatwa dalam tu memang tidak lari daripada Tuhfah dan Nihayah. Jadi kalau ada nukilan dalam kitab itu mengatakan ittifaq, sepakat, tidak ada perselisihan antara Ibnu Hajar dan Ramli, Tuhfah dan Nihayah, itu memang confirm ada lah tu dalam kedua-dua kitab. Kemudian kita perlu ingat apa panduan yang telah diberi oleh Syekh Ahmad Fatani. Boleh kita tengok di dalam Fatwa Al-Fataniyah beliau. Ini ulama-ulama dulu, mereka orang kata ilmu, mereka masak. Bukan orang kata pergi menuntut kuda belang kaki. Jadi kepalang ajar kan, kepalang belajar, jadi tak masak. Ada pantun orang Melayu kan, jadi kurang masak. Lain ilmu orang dulu, dia masak elok, cukup. Jadi Syekh Ahmad Fatani dalam Fatwa Fataniyah beliau itu beri panduan, mana-mana fatwa yang ittifaq di antara Ibnu Hajar dan Ramli, Tuhfah dan Nihayah, itu yang muktamad. Martabat dia tinggi dan itu kena pegang lah. Jadi Zuhair katanya itu wajib bagi satu orang yang mukallid. Kalau kata mufti lah, Mufti Syafi'i berpegang mana-mana fatwa-fatwa, masalah-masalah yang diittifaqkan di antara Tuhfah dan Nihayah. Begitu. Bila mana ittifaq, wajib pegang. Yang lain-lain tu boleh, itu nak beramal sendiri boleh lah. Ini cara tertib gitu kan. Kalau qada boleh nak beramal sendiri, tapi untuk iftar kena cari ke pendapat-pendapat qaul yang muktamad. Wala yajuzu
al-amalu bil-dha'ifi bil-madhhabi ifta'an wala qada'an. Sebaliknya tak apa. Kalau sebalik nak beramal sendiri tak apa. Untuk ifta' dan untuk penghakiman mesti yang muktamad. Okey. Jadi masalah ada banyak khilaf-khilaf itu kan. Jadi kesimpulannya kena tengok kitab Jawi juga. Dulu saya 2 hari lepas saya ada nukilkan sikit. Saya cerita yang apa ya, dulu pernah saya tulis dalam blog, pernah tampil kan. Huraian maksud daripada kalam Kashful Lisam itu ittifaq di antara Ibn Hajar Ramli. Niatlah dua-dua pada setiap malam. Jadi setahu untuk puasa qadanya hasil, dapat pahala dapat. Dan sunat syawalnya hasil, dapat pahala dapat. Kerana masalah itu ittifaq. Jadi nak faham dari segi apa, masalah-masalah yang halus-halus begitu, kena lama masa dan banyak talaqi dan banyak guru lah. Jangan pandai-pandai sendiri. Itu nasihat saya lah. Jadi kita ni sentiasa belajar. Bukan kata berhenti, tak berhenti. Kalau ada lagi orang boleh kita tumpang. Baik. Jadi tambah macam saya kan, kalau ada kita tak tahu dulu-dulu kita pernah tertinggal puasa-puasa Ramadan kita tu. Jadi kita tampunglah dengan qada-qada yang boleh, tak apa. Tambah kalau kita yakin, kadang-kadang kita minum air terbatal, tapi kita wajib imsak masa puasa Ramadan tu kan. Kadang mandi-mandi termasuk air dalam telinga, wajib imsak, qada. Nak qada betul-betul qada, menunggu waktu betul nak qada, kadang kita terlupa lah, kadang kita ghaflah, lalai dengan tabiat-tabiat kita kan. Jadi kebetulan ada puasa Syawal ni, kita buatlah sekali gus dapat qada pun selesai, puasa sunat pun dapat. Ittifaq Ramli dan Ibn Hajar. Masya-Allah. Jadi kita nak tunggu masa betul untuk qada, entahlah. Nah, sambil-sambil kebetulan ada tu buatlah. Walaupun di samping itu ada lagi kaul-kaul yang lain. Kitab-kitab ni banyak, macam-macam kitab kan. So fuqaha Syafi'iyah belaka tu, yang mutaakhirin. Dalam Umdatul Mustafti wa Mufti wal Umdatul Mufti wal Mustafti wa Bughayatul Mustarsyidin. Nukilan banyak kaul mufti-mufti daripada Hadramaut kan. Banyak. Kita bergaya itu. Ujungnya kalau kita Jawi dipilih tu ialah tu. Habis selesai dah. Kita Jawi tu lebih macam seperti kita kitab yang saya sebut tadi kan, Kashful Lisan, masya-Allah. Kita pegang yang itu. Besar tu. Baik, insya-Allah. Masya-Allah tuan. Assalamualaikum semua. Apa khabar ya? Siti Murni, alhamdulillah. Zulhafizi, masya-Allah tuan. Apa khabar tuan? Syekh Ar-Rifai, masya-Allah. Rifai Al-Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad Ashraf. Assalamualaikum Syekh, apa khabar? Apa pandangan Syekh daripada puak Wahabi mengatakan bahawa menanam tamar adalah tubuh hanya khususiyat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu perkara lama. Dia bukan tanah pacak. Itu memang sabit dengan hadis-hadis, banyak hadis sahih Muslim semua. Jadi mazhab dia gitulah. Dia kata khususiyat Nabi. Kita kata boleh dikiaskan, tak apa. Itu pandangan dia. Dapat dia kata dia nak menolakkan adanya boleh dikiaskan pada masalah-masalah far'iyah, seperti ditabur bunga di kuburan kan, ditabur bunga, ditanam apa lagi. Kalau nak pakai nas gitu, tak berkembang lah fiqh. Jadi perbincangan tu panjang tu. Kita tak boleh ni sangatlah. Dia
Dia kata, kita nak kata apa, apa yang difaham daripada ibarah fuqaha kita lah, Syafi'iyah ni. Jadi pelepah tamar tu yang dia belah dua tu kan, yang lebih pacak atas kubur tu, tasbih dia itulah. Tasbih tu. Jadi walaupun tak bersuara, tapi benda tak bersuara tu dia ada tasbihnya, ada juga suara yang tak dengar. Tak gitu. Dia lafaz tak dengar tu, kata agama ni macam itu, dia percaya pada perkara gaib. Kita tak percaya tu hadis ada. Nas lafaz yang katakan tasbih itu ada. Jadi daripada tasbih pun pelepah tamar tu memberi faedah manfaat kepada orang yang sudah mati. Maka dikiaskan ke situ, kalau ada tasbih tamar tu manfaat, apatah lagi kalau dibacakan dengan zikir-zikir ataupun ayat Quran atau apa-apa jugalah bentuk-bentuk ibadat qauliyah tu, ibadat qaul tu, ibadat bentuk perkataan tu dibaca di kubur ataupun dihadiahkan sebagainya. Tentulah lebih memberi wajah tentulah lebih lagi. Kalau ada itu boleh memberi manfaat, yang ni dibacakan Quran lagi memberi manfaatnya. Okey. Dan banyak lagi kalau masalah furu', contohnya seperti dia fahamkan daripada itu, boleh lagi dia taburkan pohon-pohon selasih dan sebagainya. Tengok dalam kitab Fathul Mu'in ya. I'anatul Talibin pun ada masalah tu. Semua berdasarkan qiyas. Jadi mereka ini metod Wahabiyah ni, mereka dia lain, mazhab betul lain. Nak kata dia sangat-sangat berpegang kepada metod ataupun tariqah Hambali pun tak ada juga sebenarnya. Kerana mazhab Hambali, bagi dia membaca Quran di kubur tu pun diterima. Memang pada ada satu riwayat yang awalnya, satu riwayat yang masyhur kan, yang sahih daripada Imam Ahmad sendiri. Dia masuk kubur, mula-mula dia tolak, tak kata baca kubur tu bila apa semua. Tapi satu hari dia masuk kubur, maka dia tengok orang buta baca Quran. Lepas tu dia keluar dari kubur, dia engkar lah. Lepas tu ada murid dia kata, kau bagaimana kalau sekiranya salah-salah orang tu begini, dia akan meriwayatkan kata-kata begini, diterima atau tidak? Maka Imam Ahmad kata, terima, kerana orang ni siqah. Kata murid dia, itulah orang ni yang baca kubur tu, yang baca Quran tu. Oh, kalau dia kata terima, maknanya terima lah, baca Imam Ahmad terima baca Quran di kubur tu. Faham situ, bermanfaat pada orang yang dah mati. Banyaklah tu. Jadi mazhab Hambali pun sendiri tak keras nak begitu. Okey. Jadi dia nak kata khususiyah, tak ada juga dalil khususiyahnya tu, tak ada. Apa bukti khususiyah berdasarkan hadis tu? Komando khususiyah ni. Okey. Syafi'i Wani. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Siti Murni Mahmud, semoga mendapat ilmu manfaat untuk mula puasa 6 minggu depan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Muhammad Azla ismi Abdullah, masya-Allah ismi Abdullah. Okey. Tuan Said, apa khabar? Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Najah Nazlan, penghukum titik ubat jenis air di mata. Air mur lah. Batal tak puasa, macam terasa ditekak air tu. Air mur tu, kalau kita lama, masalah tu boleh tengok di dalam kitab Bahrul Mazi ada buat puasa lah. Bahrul Mazi syarah Tirmizi, walaupun dia kitab hadis Tajawi jangan karangan Syekh Abdul Rauf Marbawi kan, Syekh tu kan, Syekh Marbawi. Dia kata situ ada ukilan daripada Imam Nawawi daripada syarah Muslim,
Kalau sekiranya al-kahlu tu maksudnya apa tu? Celak mata tu dia letak dalam mata. Dia terasa dia tekak batal tak puasa, tak batal. Kerana itu rasa bukan ain. Yang batalkan tu ialah ain, rasa tak batal. Dia memanglah dia ada saraf, urat saraf tu dia alur sampai ke tekak. Yang sampai tu bukannya ain, itu sampai tu rasa tak batal. Rasa tak batal. Kemudian masalah aimu. Aimu ni pun juga banyak juga ustaz ulama kita antaranya yang saya ingat dalam buku-buku dulu pun kata tak batal juga. So saya boleh pakai ilmu ni mantap lah. Macam Syekh Umar Khatib Singapura tu dalam buku panduan ibadah dia pun kata tak batal kalau ilmu. Dia tak sampai kepada ain. Dia sampai tu bukan ain tu rasa tak batal. Okey, kalau gitu ilmu tak batal, celak tu pun tak batal. Dia pasti batal ialah ain. Walaupun orang kata itu air macam rasa. Okey. Bintu Ahmad, saya ada soalan, apa hukum memakai pendakap gigi dan gigi palsu? Adakah mengubah ciptaan Allah? Kalau gigi dah rosak atau nak memperbaiki gigi tu tak apa. Harus. Jangan dalam kita fiqh lama-lama dia kata kalau sekiranya gigi elok lagi cabut tu gigi palsu baru tak boleh. Baru dilarang, baru haram. Tapi kalau sekiranya gigi dah rosak, pakai gigi palsu, tak apa, harus. Begitu juga pendakap ni, maksudnya dia bagi ikat kan. Mula-mula gigi tu cerawang itu kan, lepas tu bagi sama ikat. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia faham daripada bagaimana fatwa orang dulu, kita lama kata kalau gigi tu disalut dengan salutan emas. Kan orang tua dulu kan ada gigi salut dengan emas, bukan gigi emas dah. Dia salut dengan emas untuk nak bagi kemas garuk gigi tu. Jadi boleh. Atas dasar bukan mengubah ciptaan, untuk mengelokkan gigi tetap pun. Okey. Ustaz, dekat taman saya ini ada ayam kampung yang tuannya dah pindah. Okey. Bertelur merata kat celah pasu rumah orang. Okey. Maka membiarkan ayam ini panjat kereta orang. Penduduk nak tangkap sembelih takut haram. Lepas tu, tapi tuan rumah memang dah lama tak ada, dah jadi ayam liar, boleh ke tangkap makan? Oh, orang salah tu, boleh ke tangkap makan lah. Tangkap makan. Jadi hukum dia tu serupa macam hukum harta fai lah. Harta fai ni maksudnya harta tu yang harta-harta yang tidak dapat ditemui tuan dia. Selagi mana boleh cari tuan dia, bagilah, carilah. Ustaz carilah. Cari tuan asal, beritahu sepatah. Beritahu. Ayam dia sudah bermasalah. Kalau dia tak nak tindakan, maka akan ditangkaplah ayam dia ni. Tapi kalau tak jumpa langsung, jumlah harta fai. Bila kata harta fai ni, harta yang kalau dicari tuan dia pada adat tak jumpa, maka harta-harta itu dikembalikan kepada khazanah negara, kepada Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak tersusun atau payah untuk susunnya, menyusunnya, ataupun memang susah lah, dia pun sendiri tak nak terima benda harta begitu, duit dia tak nak ambil. Baitul Mal negara yang tak ada sekarang lah kan. Jadi boleh, harus diuruskan oleh dia tokoh sekampung ke orang yang pihak berkuasa di kampung itu. Maka hendaklah dikumpulkan ayam-ayam itu, diambil manfaat dia, masukkan ke dalam kegunaan orang awam, kegunaan orang muslimin cara umum, jangan peribadi, tak boleh. Itu harta mana milik kembali kepada milik orang Islam. Jadi suka kaedah pada kaedah harta-harta haram itu yang kita bercakap pada beberapa minggu yang telah lepas ya Ustaz. Jadi jangan makan peribadilah, jangan tangkap ramai-ramai, jualkan dia ke, pergi duit tu masuk ke cara untuk penggunaan orang ramai. Tapi kena cari dulu tuan sedapat yang mungkin.
cari tuan dia atau waris dia supaya mereka bertindak. Kena ada inisiatif dululah, berusaha kan. Berusaha dulu untuk selesaikan masalah tu. Jangan terus-terus kepada buat tindakan yang drastik yang saya sebut tadi lah. Okey, Muhammad Nasir Jamalhuri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Ustaz. Kalau puasa 6 Syawal pada minggu ini, hari Jumaat saja, dikira macam mana hukumnya tu? Tak digabung Khamis dengan Sabtu. Khamis dengan Sabtu, okey. Jadi puasa hari Jumaat saja, tak gabung. Kalau dalam kitab fiqh Matla'ul Badrin, contohnya kalau orang puasa dia puasa Khamis tu. Okey, kalau puasa Jumaat dia gabung Khamis gitu. Atau Jumaat dengan Sabtu, tak boleh puasa Jumaat saja. Makruh bukan tak boleh, makruh lah. Okey. Kita puasa, orang panggil puasa rutin kan, terbaik itulah. Tapi tak tahulah ni Ustaz, pasal Zuhir puasa Syawal ni, dia kisah bulan tu, dia ada nas yang khas. Dia bukan dalil yang umum dah, dalil dia khas. Sittan min Syawalin. Sittan min Syawalin tu banyak betul yang jadi. Dia nak pada 6 hari daripada bulan Syawal. Mana-mana bulan Syawal, kalau kita nak kata walaupun puasa tu hari Jumaat, sepatutnya tak timbul khilaful ulama makruh situlah. Tengok elat tu tak berapa nak berapa sesuai kalau nak kata makruh. Sebab tak berhubung dengan hari-hari. Puasa hari Jumaat tu tak dihubungkan dengan Khamis, atau tak dihubungkan dengan hari Sabtu. Tapi kalau ada nas kalam daripada fuqaha ulama kita walaupun kita jawi, Ustaz tolong bagi tahu saya lah kalau ada. Wallahu alam. Wan Nur Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wan. Helmi, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Doakan Hafizuddin Syafi'i Ustaz. Apa hukum makan burung wak-wak? Burung wak halal, harus kita jawi pada. Adakah najis bulu musang yang terkena pada pakaian kita? Bulu musang, musang tu tidak halal. Bila tidak halal, binatang yang tidak halal semua macam kaedah kita tengok apa hukum bulu kucing. Sama lah. Bulu kucing tidak halal. Jadi bulu dia kalau tercabut pada ketika dia hidup maupun ketika dia telah mati, dia telah jadi bangkai, bulu dia tu najis. Okey, cuma masalah maaf umumul balwa tu masalah lain lah. Kucing dia ada sikit kerenganan, dia banyak sudut lah. Musang ni sebab dia binatang liar. Dia binatang liar tu satu sebab dia. Dan ada lagi sebab lain, dia berkuat dengan taring dia, menerkam dan sebagainya. Itu menunjukkan dia, sebab tu dia diharamkan. Okey. InsyaAllah. Muhammad Faiz Al-Hafiz. Muhammad, okey Ustaz, mohon pendapat Ustaz tentang masjid dan surau yang masih belum dibuka. Kita berdoa kepada Allah SWT lah, mohon mudah-mudahan dibukakan. Sebab mungkin kerana apa juga alasan penutupan masjid surau ni, rumah ibadat ni, dia perkara yang serius. Okey. Jadi sebab ditutup pun mestilah betul-betul tahqiq, serius. Dan untuk dibuka pun mesti ya. Buka nak tutup pun mesti kena serius semua. Tak boleh alasan yang tidak jelas, tak boleh. Dia mesti tahqiq. Tak gitulah. Sebab dia perkara syiar agama dia penting. Jadi kalau sekiranya tahqiq ditutup masjid itu dengan sebab wabak, tak apalah. Okey, boleh. Memang munasabah lah dan ada dalam sejarah Islam. Kalau sekiranya wabak itu sudah menghindar, sudah mengurang, perlu pertimbangan kajian saya makan.
Jadi kita sebagai rakyat ni banyak akan bersabar. Cuma kita boleh nak bagi tahu atau menyuarakan hasrat begini boleh, tapi jangan berlebih-lebihan lah. Banyak sabar, insyaAllah. Mudah-mudahan InsyaAllah mudah-mudahan kerjaan sentiasa sama daripada pihak jenis agama ke pada pihak tuanku ke apa semua kan, sentiasa prihatin, mengambil perhatian Madah pujangga, Masya Allah. Di Indonesia dan juga di Malaysia menganggap dan mudah melabelkan orang gila sebagai wali Allah. Isap rokok pun dia kata wali. Bukankah wali ini dirahsiakan? Betul Tuan Madah pujangga, Masya Allah. Wali itu rahsia, tapi kadang-kadang dizahirkan juga alamatnya. Alamat wali itu dizahirkan juga, seperti mana dalam syarah hikam pun banyak dizahirkan hikmah Tuhan supaya dapat manfaatnya, faedahnya kepada orang ramai. Okey. Dizahirkan melalui karamah, ma'unah dan sebagainya, dan karamah istiqamah dia itu, supaya dapat tahqiq orang ramai ini dengan yakin, iman dan sebagainya itu. Baik. Tapi masalah kalau sekiranya gila itu jenis-jenis yang tersembunyi, yang panggil apa, mastur begitu, itu atas pribadilah, pandangan pribadi. Kita tak boleh nak ditahqiqkan juga. Kalau kata orang Malaysia pun suka anggap orang gila sebagai wali, tak ada juga orang Malaysia yang mana. Mungkin dalam pribadi apa, setengah-setengah pribadi, yang mungkin dia sendiri ada pengalaman dengan orang itu, ya dia je lah. Ataupun mana kumpulan-kumpulan dia menganggap, kerana wali wilayah ini adalah zanniyah. Sabitnya wilayah tu zanniyah, bukan qat'i, dan tidak boleh dinafikan. Kalau kita menafikan kewalian, kita tak dapat manfaat dia lah, itu je. Okey. Abu Aiman Al-Bajjari, Masya Allah. Abu Aiman Rumpaman, Abdul Hadi, Abdul Aziz. Ana tak sahih lagi berkenaan dubuk dan serigala hari itu. Apa yang tak berkenaannya? Apa tak sahih lagi? Adakah mereka termasuk dalam keluarga anjing? Dengan maksud, adakah mereka juga adalah najis mughallazah? Dubuk halal. Dubuk tu haina. Haina tu halal. Tak najis apa, halal, boleh makan. Tapi dubuk tak ada di Nusantara, dia negara Arab. Jadi halal dia, walaupun dia ada bertaring begitu begini, dia makan daging, tapi kerana ada kekuatan nas dia. Kekuatan nas dia satu, ada hadis dia kan. Yang kedua, di sudut apa makna Quran yang kata tayyibat, at-tayyibat, daging dia elok pada pandangan orang-orang Arab, nafsu-nafsu orang-orang Quraisy dan orang Arab semua. Yalah, kalau ada Sayyidina Umar pun mengaku, orang Arab pun makan dia, jadi elok lah. Jadi bila daging dia tak elok, halal. Kita nak halusi saya tak ada maksud nak, nanti saya tulis sikit. Tapi kertas-kertas kerja yang pada pihak apa doktorah ataupun apa sarjana kita yang Syafi'i, jangan ikut yang jenis apa, jangan baca yang apa tesis dia yang dia 4 mazhab ke ni muqaranah, itu memang dia salah Arab selera gitu. Kadang-kadang dia tarjih ikut pendapat dia lah. Kita nak tengok hak Syafi'i betul. Maknanya cara penilaian halal haram binatang haiwan ni menurut kaedah metod Syafi'iyah kita betul ni. Itu yang diikut oleh ulama dulu ni, macam kata Syekh Arsyad Banjar. Itu saya kata, kalau siapa boleh faham apa ibarah dalam Sabilal Muhtadi yang dalam wall saya tu, dalam Facebook saya tu, baguslah. Itu pun saya ingat perik juga nak faham tu. Okey. Jadi begini Hadi, maknanya situ dubuk halal, haina tu halal. Serigala haram. Serigala dia bukan anjing. Orang Melayu kata anjing, tapi dia orang Melayu nak kata terjemah apa, serigala lah. Arab pun dia tak kata, dipanggil apa anak Arab lah, lupa lah saya. Dia bukan anjing, dia serigala. Adakah dia mughalazah? Tak mughalazah, dia anjing. Dia diharamkan kerana dia berkuat dengan taring.
binatang buas yang berkuat dengan taring. Dia tengok dalam kalimah harap pun dia bukan kata anjing. Kalau saya lupa pula dah, minta maaf. Siapa ingat tolong tulis kat bawah ni apa kalimah harap serigala. Adakah mereka termasuk dalam keluarga anjing? Tak termasuk. Dia bukan spesies anjing, bukan jenis. Dia memanglah tidak najis, tidak mughalazah, tapi haram dimakan. Itu je. Beza dengan anjing. Anjing haram dimakan dan dia mughalazah, itu masalah lain. Adakah maksud mereka juga? Tak, saya dah jawab tu ya. Okey, kalau dumuk mughalazah bendanya halal. Maka Muhammad Nasir Damanhuri, lagi satu soalan, kita sewa rumah tapi kita tak duduk, kita buat homestay. Tapi tuan alah, terpadam. Masya Allah, jadi terputus tadi ya. Kita tulis semula lah soalan-soalan yang saya tak sempat baca tadi. Kalau dapat ditulis semula. Sementara kita menunggu soalan-soalan pada sahabat-sahabat kita. Jadi ada satu masalah lagi yang di-forwardkan kepada saya, masalah berkenaan dengan bolehkah, dan semalam 2 hari lepas ya, ada soalan yang ditimbulkan oleh sahabat kita berkenaan dengan hadiah-hadiah hari raya yang diterima oleh anak-anak kecil. Okey, baby ke kanak-kanak ke yang tidak akil baligh lagi. Jadi mereka itu menerima hadiah-hadiah tu kadang-kadang banyak, beratus-ratus, kadang-kadang sampai 1,000 kan. Jadi ibu bapa yang, adakah harus bagi bapa menggunakan duit-duit anak-anak, hadiah-hadiah untuk anak-anak dia itu untuk kegunaan bersama? Okey, contohnya untuk membayar sewa rumah ke, untuk beli makanan untuk diri dia ke. Boleh tak boleh, itu lah soal dia. Saya jawab hari tu ada 2 kaul lah. Hak kata tak boleh, ada hak kata boleh, tapi hak boleh tu lemah sikit lah pendapat ni. Cuma kalau kita boleh buat saya makan dalam Kitabul Bai', iaitu babu yuhjar al-majnun hatta yuhjarul majnuni, yuhjarul majnunu ila ifaqah wasiban ila al-bulugh. Maksudnya bab dihajarkan, ditahankan tasarruf orang gila itu, pentadbiran yang dia pentadbiran harta bagi orang gila itu ditahan sehingga dia siaman. Dan begitu juga kanak-kanak ditahan daripada menguruskan harta dia sehingga dia balik. Ada satu bab dalam I'anatul Talibin, dalam Kitabul Bai' juzuk yang ketiga saya kira. Di situ ada nukilan daripada Ibn Hajar dalam Tuhfah, mengatakan kalau sekiranya bapa dan datuk, amma abun au jiddun au jaddun, fayakhuz qadra kifayah ittifaqan, maksudnya tidak ada khilaf di antara fuqaha ni, khususnya di antara Rafa'in Nawawi lah. Jadi bapa dan datuk, bapa dan datuk, jadi harus bagi dia mengambil kadar mencukupi. Kalau dia sekiranya bapa datuk itu dia pakai, dia miskin, dia sesak duit, kalau dia tengok dia memang tak cukup duit lah,
miskin lah, kata fakir kan, ataupun dia miskin. Jadi ada masalah kewangan yang menyebabkan dia miskin, menyebabkan bapa tu boleh dikategorikan sebagai miskin, maka dia boleh guna duit tu, boleh guna harta kanak-kanak, anak-anak dia tu. Itu kalau nak tamat gitulah. Kalau sekiranya kalau sampai tahap masyakah gitu boleh. Kalau tidak masyakah maka zahirnya tak boleh lah. Baik. Tetapi ada satu lagi pendapat yang saya kira pendapat tu lemah. Mungkin boleh tengok dalam bab-bab lain-lain, dalam bab hadiah kot, bab mas kahwin ke hadiah-hadiah, dalam kitab Munakahat pula. Situ ada satu furuk di situ berkenaan dengan hadiah-hadiah yang diberi kepada isteri, hadiah-hadiah yang diberi kepada kanak-kanak. Ada juga sikit furuk kan. Jadi kena semak betul-betul lah. Jadi ada situ, ada wajah, ada dua pendapat lah. Yang satu lagi pendapat katakan boleh. Dan kalau nak semak segi dalilnya memang kuat lah. Dalil hadis sahih pun ada. Hadis sahih yang maksudnya dia kata bapa dan ibu dan bapa dan ibu itu boleh mengambil harta anaknya dengan tanpa izin. Sebaliknya tidak boleh mengambil harta ibu dan bapa tu oleh anak laki-laki dan anak perempuan tak boleh mengambil harta kedua ibu bapa mereka itu dengan tanpa izin kedua ibu bapa. Bapa boleh ambil harta anak, tak ada izin tu. Anak tak boleh ambil harta bapa. Hadis tu sahih, hadis tu. Jadi ala kuliah atas pertimbangan, tengok jugalah adat boleh tak boleh. Kalau jadi aib jangan buat lah. Kalau dari segi pendapat lama tu ada wajah dia. Cuma jangan jadi amalan ambil harta anak ni. Kalau ambil kita bayar lah. Ambil kita bayar balik. Buat begitu. Bagi peluahkan sikit. Semua tu sekitar mazhab kita juga. Bukan kata kita campur-campur mazhab lain pada Syafi'i. Tak. Dalam Syafi'i juga ada kita je. InsyaAllah ya. Apa soalan lagi Tinggal madah perjuangga. Okey, tuan madah. Spesies binatang. Jadi kalau ibu bapa sesak, kata orang baru kahwin kan, baru dapat anak, gaji pun tak pernah cukup, tambah PKP ni kan, orang bagi aja. Jadi kalau guna untuk beli susu anak, pakai duit itu memang tak ada masalah lah juga. Kalau kita pakai teruk lah. Jadi masalah-masalah dalaman ni kita kena tengok juga. Jadi apa yang saya cakap ni bukan fatwa je, ini panduan. Ni yang kata saya jadi mufti Facebook pula, amboi. Ini kita berbincang. Jadi kalau orang bertanya, kita bagi jawapan, bagi panduan, begitu je. Supaya macam majlis pengajian, kita baca kitab lah. Orang baca kitab tu bukan dia jadi mufti. Bila orang nak bertanya, Tok Guru tu jawab. Tok Guru tu mufti ke? Mudah kan, cap kan? Tak ada ya. Boleh kita semua boleh faham kan? Okay. Ini bukan cerita mufti, tak mufti ni. Madah pujangga, spesies binatang seperti bangau, tengkuk panjang, okey. Banyak ada dan bermain di sawah-sawah berkaki hitam dan menurut orang kampung dia makan lintah. Bangau macam itu memang tak dimakan tuan. Boleh tengok dalam kitab Ustaz Abdul Ghani Yahya tu kan. Ada nama-nama tu, okey. Tak boleh. Syafi'i serigala. Apa nama? Okey, Zibun ya Mas. Barakallahu fik Ustaz Syafi'i, masya-Allah, tabarak. Terima kasih. Syafi'i, okey, nama dia Zibun Abdul Hadi. Serigala tu Zibun. Dia bukan anjing. Anjing kalbun, kilab, Zibun. Okey. Nama pun lain. Jadi adakah serigala tu najis mukhalazah? Tak. Abu Aiman Al-Banjari, masya-Allah. Satu lagi soalan tu, Syekh. Baik. Kita sewa rumah tapi kita tak duduk, kita buat homestay. Kalau tuan rumah tak tahu kita buat homestay, boleh ke? Kita sewa rumah, sewa. Kita buat sewa tu, kita buat homestay. Okey. Sewa mana kita buat homestay. Jadi kita buat sewa pula. Kita sewa, lepas tu kita sewa.
Boleh tak? Boleh je, tak apa. Tak ada masalah. Dia bukan dalam masuk dalam dia ada dua perbincangan dalam kitab fiqh tu, dia ada dua perkara, dua jenis yang tak boleh. Saya pun lupa masalah tu. Tapi kalau buat sewa itu, sewa ni dia dipanggil memiliki manfaat, memiliki manfaat, bukan memiliki ain dia tu, bukan aqarah dia tu, bukan, tapi milik manfaat. Contoh kita sewa rumah, kita memiliki manfaat rumah. Okey, masalah manfaat tu boleh tak disewakan pula? Tak ada lah, ada bincangan, tapi pada asasnya boleh je, tak masalah. Boleh. InsyaAllah ada masa nanti kita bincang lagi Ustaz. Nanti saya cari nas dia tu. Jadi kadang kita lupa, cuma ingat begitu je lah. Ada dalam kitab Jawi pun ada benda masalah tu. Okey, Abu Aiman Al-Banjari, semoga siap-siap, amin. Mohon pencerahan anak kencing. Anak kencing atas seat kereta pinjam. Kemudian dihantar kereta tu tanpa dicuci dan tidak bagi tahu pun kepada tuan kereta. Kemudian tuan kereta naik duduk atas tempat kena najis itu, lalu dia pergi masjid, pergi mana-mana. Jika tuan kereta buat ibadat seperti solat dan lain, adakah sah? Kerana dia tidak tahu pakaian dia kena najis dari seat kereta itu. Dan jika tidak sah, adakah peminjam kereta itu tanggung dosa kerana tidak suci kesan najis itu, dan tidak bagi tahu tuan kereta. Yang pertama, tengok agreement, perjanjian lah, perjanjian untuk sewa kereta tu, ada berjanji gitu tak kena cuci daripada najis. Tengoklah perjanjian tu ada tidak. Kalau tak ada, tak boleh nak salahkan. Tak boleh salahkan. Itu setengah daripada orang kita yang buat homestay ya. Buat homestay tu bagus, tujuan untuk membantu para tujuan payah kan orang Islam kita. Jadi kita pun sukalah pergi duduk rumah-rumah homestay orang Melayu, orang Islam kita. Tapi kadang tu tuan rumah tu dia kata-kata macam mana, dalam perjanjian dia tu tak ada tulis pun. Disyaratkan sampai penyewa sebelum keluar kena cuci dulu, pastikan semua bersih, boleh keluar. Tak ada pun. Nah, tu kadang orang tak nak dia pergi homestay kita ni, lebih baik suka pergi hotel-hotel besar-besar tu, mahal sikit tak apa. Dia tak banyak kaedah, tak banyak cerita, bayar lebih tak apa. Dan memang hotel dia begitu, dia bagi charge lebih. Sebab tu dia tak susahkan pelanggan. Yang kira datang lagi, kalau buat kotor pun dia tak marah apa, kecuali jangan rosak. Kalau pecah gelas ada charge lah, hilang barang charge lah. Tapi kalau takat berselerak dan najis ke apa, tak tahu ya. Sebab daripada mula-mula masuk kan, masa check in tu sendiri dia dah charge dari tu. Jadi apa salahnya sikap kita buat sikap yang terbaik, ikut. Jadi customer tu is right, dia tu yang betul. Jadi nanti dia boleh datang, dia suka. Ini tidak. Bila orang main sewa sekali, kita berebut. Orang faham kata berebut kan. Tulis dalam Facebook, ini apa customer tak guna. Kita marah customer, tak ada lah orang datang sekali tu kan. Kita nak buat nak pastikan harta benda kita tu bersih. Kalau kita charge mahal sikit pun tak apa. Ataupun kita buat perjanjian. Jadi kalau nak kata salah tak salah, dosa tak dosa, tengok atas perjanjian lah. Tengok pada perjanjian. Okey, boleh ya? Itu je lah. Lepas tu masalah orang tu buat ibadat, dia pergi duduk atas tu, tengoklah kalau nasi tu kering, tak ada melekat bau, tak najis lah. Yang kedua, tidak wajib satu orang menyempurnakan, memastikan ibadat orang-orang lain tu sebab sah, tak wajib. Satu individu tidak wajib memastikan individu yang lain tu ibadat dia sah. Dia sah. Kita tak wajib. Kita tak sampai tahap begitu. Kalau nak kata wajib tak wajib, benda berdosa tak berdosa, tengok kepada asas
asas apa muamalah mula-mula kita berjanji itu kan. Okey, Zulkarnain. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillah. Adakah sah wakil wali mengkahwinkan pasangan sedangkan wali ada dalam majlis akad tersebut? Ya, sah wakil wali mengkahwinkan pasangan sedangkan wali ada dalam majlis akad tersebut. Kalau wali berada dalam majlis akad sekadar dia bukan saksi, bukan dua orang saksi itu kan yang ditentukan. Saksi yang ditentukan sebanyak 2 orang yang ditentukan untuk mengesahkan akad ijab dan kabul itu. Jadi wali mujbir itu bapa atau datuk itu ada dalam majlis akad, dan dia telah mewakil wali kan kepada panggil wali hakim kan, atau kadi ke atau imam atau naib ke mana-mana lah dulu nikah ni wali hakim lah. Jadi kalau sekadar dia hadir tak apa, tidak menghalang sahnya akad nikah, tak menghalang. Ini saya dah bincang di awal-awal lagi tu, bulan puasa tu kan, ada satu masalah ibarah yang boleh kata agak iskal lah, muskil di kalangan para ulama' yang di Kedah 20 tahun dulu lah. Jadi didapati apa yang ibarat dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, maksudnya ialah kalau sekiranya wali itu sendiri setelah dia jadi mewakilkan walinya, mewakilkan akad nikahnya itu kepada wali hakim, dan dia pula jadi saksi tu, saksi ada 2 orang, salah satu daripada 2 orang, ya itu tak sah. Itu tak sah, itu yang tak sah ni. Tapi kalau orang lain jadi saksi, dia duduk gitu ya, apa masalah ni, nak menengok. Saksi umum tak apa ya Zul, insya-Allah. Nur Iskandar, Assalamualaikum, apa khabar? Hukum jual binatang yang haram dimakan selain anjing dan babi yang kita tangkap dan bunuh tu, contoh seperti ular. Apa hukumnya? Haram lah. Kecuali kalau kita buang kulit dia tu boleh pakai. Kulit ular, kulit apa harimau, kulit tu boleh manfaat lah. Jual kulit gitu kan. Itu pada khilaf fuqaha kita. Kalau kita jual kena kulit setelah disucikan dia, kalau tak nak jual beli, hebah lah, boleh hebah kulit tu. Kerana kulit haiwan-haiwan yang selain anjing dan babi, kulit haiwan-haiwan itu seperti kulit ular, kulit apa lagi kulit lah yang lain daripada yang boleh digunakan untuk buat tali pinggang ke apa ke, boleh. Jangan anjing babi lah. Ibah ni berberi-berian kan. Kalau tak nak jual beli pun. Amin wa fikum, insya-Allah. Sewa atas sewa. Ada punya. Ya, tadi saya jawab tadi. Sewa atas sewa. Sekali lagi, live kita saya akan jawab dengan detail lah. Binatang seperti lembu dilanggar dan berupaya bergerak. Contoh kaki putus. Apa soalan itu putus pada. Sebab baca soalan, ada 2 soalan lagi. Jadi kita tunggu tengok sikit lagi. Kalau sekiranya Kalau boleh disambung live ni lagi. Line terkendala, siaran terkendala. Terkendala line bermasalah.
Putus tadi ya. Ada sikit masa lagi insya-Allah. Jadi apa soalan tadi saya tak tengok pula, tak sempat. Kalau siapa yang masih ada live lagi, yang soalan dia tidak terjawab tadi, boleh type pada semula. InsyaAllah kita sambung. Soalan apa tadi? Kenaan dengan kenaan dengan kerbau atau lembu yang dilanggar lori, kemudian lepas tu tinggal gitu je, putus kaki. Nak buat macam mana? Tuan dia pun tak mengaku. Maksud tuan tak mengaku tu, tak mengaku tuan lah, begitu. Payah nak buat tu. Nak buat macam mana? Lembu tak tuan. Jadi lembu-lembu tak tuan ni pihak berkuasa lah, kena tanggungjawab, kena buat. Okey. Kita orang kampung nak buat macam mana? Lain sini masalah ya sekarang. Tadi siang tadi hujan lebat kawasan ni. Di malam pun mendung. Jadi memang ada masalah banyak lah, masalah lain. Kadang ada, kadang putus. InsyaAllah kita bertemu lagi pada, tengok kalau ada kelapangan besok hari ke, ataupun lusa ke, atau mungkin di siang hari ke. Tuan-tuan boleh hantar mesej pada saya. Mesej PM saya tengok dulu. Hantar mesej apa soalan tu. Mungkin saya boleh bacakan dulu, saya tengok, saya semak, dan nanti bila kita live kita jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.